Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Alfairez Jemurin. Berita utama, visi ekonomi baru dan ekonomi digital yang diperjuangkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg adalah untuk kepentingan semua kaum di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu, pindaan rang undang-undang hutan yang diluluskan pada persidangan DUN ke-19 yang lalu memberi Sarawak kuasa untuk memanfaatkan hutan bakau yang merupakan simpanan karbon untuk penghasilan tenaga. Sekaligus katanya ia dapat menambahkan pendapatan dan meningkatkan hasil negeri Sarawak demi untuk kemakmuran bersama. Selain itu, tambah Datuk Gerald, pewujudan dana berdaulat dari segi jangka masa panjang. Ia adalah demi masa depan generasi akan datang. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Gawai Raya tahun 2022 di Dewan Tan Sri Jabu, SMK St. Augustine, Betong pada Khamis. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Layar itu menambah penganjuran Majlis Rumah Terbuka itu yang disertai masyarakat berbilang kaum termasuk dari luar kawasan Betong sangat baik dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat di Sarawak. Tambah beliau, perpaduan ini memberi suasana yang kondusif dalam usaha terus memajukan negeri Sarawak. Seterusnya di Limbang, pembangunan fizikal di Limbang semakin ketara apabila pembinaan jalan perhubungan Limbang ke Miri di bawah projek Sarawak Sabah Link Road SSLR kini dalam proses pembinaan. Ujar Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Katanya seperti yang telah dibentangkan dalam persidangan DUN ke-19, SSLR akan menyambung dari Mulu ke Limbang bagi fasa 2 dan Limbang ke Long Merarap, Lawas bagi fasa 3 yang akan dimulakan pada tahun 2023. Manakala bagi fasa pertama projek ini telah dilaksanakan dari Lawas ke Long Merarap. Berucap dalam Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Limbang baru-baru ini, beliau menambah satu lagi projek Trans Borneo Highway yang menggantikan Pen Borneo Highway daripada CIQ Tedong ke CIQ Pandaruan melibatkan pembesaran jalan yang sedia ada. Manakala di Lawas pula dari Bandar Lawas ke Merapuk. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota turut memberitahu Northern Region Coastal Highway turut dalam perancangan menjelang tahun 2028 hingga 2030 yang akan menampakkan perubahan lanskap rangkaian perhubungan jalan di bahagian Limbang. Laporan seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kwong Hing telah meluangkan masa meraihkan perayaan Hari Gawai Dayak bersama Komuniti Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintango dan Ketua Zon Bintango di 15 buah rumah panjang pada Rabu. Rumah-rumah panjang yang dilawati adalah di kawasan Sungai Mador, Sungai Tulai, Sungai Kawi dan di Jalan KJ di Bintango. Menurut Datuk Ding, suasana sambutan Hari Gawai pada tahun ini adalah amat berbeza kerana ramai anak muda dan saudara mara balik dari luar kawasan untuk meraihkan perayaan Hari Gawai bersama ahli keluarga tersayang. Beliau turut mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua penduduk Iban di kawasan DUN Meradong dan berharap hubungan yang baik antara satu sama lain tetap diteruskan. Sementara itu, pada keesokan harinya pula, Datuk Ding turut berkesempatan menziarahi 12 buah rumah panjang di kawasan Jambatan Merah Bintango, Tanah Putih, Sungai Petai, Sungai Baron, Skim B Meradong, Sungai Meradong, Nangas Trust, Sungai Lemanyong, Sungai Buloh Bintango dan Ulu Trust. Perkembangan sukan. Peminat sukan Muay Thai di Pelawak untuk menyaksikan aksi-aksi petinju Muay Thai berentap dalam N6 Muay Thai Challenge 2022, N6 MC22 yang akan berlangsung dari 4 hingga 5 Jun 2022 di Dewan Serbaguna Akmal, Akademi Latihan Kastam Diraja Malaysia, Cawangan, Sarawak. Cabaran ini dianjurkan Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS dengan kerjasama Pusat Hikmat N6 Tupong, Persatuan Muay Thai Kuching dan agensi berkaitan di mana ia akan mempertandingkan 8 kategori membabitkan penyertaan kira-kira 70 peserta dengan sasaran petinju dari sekitar Kuching dan Petrajaya khasnya. Pada Jumaat telah diadakan majlis ringkas penyerahan piala cabaran di Pusat Hikmat Adun Tupong yang disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman kepada pengarah kejohanan Azmani Mohammed yang turut dihadiri Presiden Persatuan Muay Thai Kuching, Hasbi Bolhi dan Timbalan Pengarah Kejohanan Norizan Ibrahim. Menurut Azmani, N6 MC22 akan menjadi platform untuk program pembangunan Muay Thai Camp Bakat Mari Mencuba Sukai Muay Thai. Katanya penganjuran cabaran ini juga bertujuan memperkenal dan mengembangkan sukan Muay Thai di Sarawak selain menggalakkan remaja untuk bergiat cergas dalam aktiviti sukan di samping mengurangkan gejala tidak sihat di kalangan remaja.
Manakala di Sebuyau, satu lawatan kerja yang diketuai Pemangku Pegawai Daerah Sebuyau Jerry Zainuddin Bidin telah diadakan ke beberapa pusat pemindahan sementara PPS di sekitar daerah Sebuyau pada Selasa. Lawatan tersebut bertujuan memeriksa fasiliti yang dikenal pasti sebagai PPS bagi menghadapi bencana banjir pada masa depan. Antara PPS yang dilawati dan diperiksa ialah bangunan Masjid Lama Kampung Seruyuk, PPS Dewan Masyarakat Kampung Sungai Ladong, PPS Kampung Segali, PPS Dewan Masyarakat Kampung Lutong Sebangan, PPS Dewan Masyarakat Kampung Entango dan PPS Dewan Kampung Senayang. Hasil lawatan tersebut didapati kebanyakan bangunan PPS tersebut berada dalam keadaan memuaskan manakala terdapat segelintir kemudahan di PPS yang perlu diperbaiki atau dinaik taraf. Berikut pula, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti 5 titik panas yang boleh mencetuskan kebakaran melibatkan hutan belukar, tapak pelupusan sampah dan tanah gambut selain kebakaran melibatkan struktur bangunan di Sarawak. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, pada fasa musim peralihan monsun barat daya, negara berdepan situasi kering dan musim kemarau. Katanya kawasan titik panas itu dikesan di Miri, Sibu, Mukah, Sri Aman dan beberapa kawasan terpencil di sekitar Kuching. Untuk itu, Bomba katanya telah menyediakan barisan hadapan dan kelengkapan aset bagi berdepan situasi berkenaan dengan salah satu aset penting yang disediakan ialah peralatan bagi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran kesiapsiagaan menghadapi peralihan monsun barat daya di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Semarahan pada Jumaat. Ujar Datuk Seri Hamdan lagi, Bomba juga telah menyediakan peralatan pengepaman air dan logistik lain bagi memadam kebakaran hutan dengan persiapan kini di tahap sekitar 90% dalam menghadapi kemungkinan situasi buruk dalam fasa tersebut. Sementara itu, Pengarah JBPM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman berkata pihaknya telah bekerjasama dengan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi memantau kawasan terbakar melibatkan hutan menggunakan teknologi drone pada siang dan malam inframerah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.